Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa man tabi'an wa wala. Alhamdulillah, kita terus dengan kita punya kuliah tafsir satu hari satu ayat. Ya, satu hari satu ayat je. Kenapa? Sebab mudah faham kan. Kata terlalu banyak dia akan jadi nak muntah nanti kan. Mana ada orang baca tafsir semua satu Al-Quran tu satu malam, tak ada kan. Nak khatam pun bayar dah, apatah lagi kalau nak faham. Sebab tu Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan selama 23 tahun supaya kita boleh hadam dan boleh proses dengan baik, boleh faham. Itu pun Al-Quran dah diturunkan lebih dari 1400 tahun, kita masih lagi belajar tafsir ni kan. Siapa sini yang tuan-tuan yang dengar ni yang boleh faham, boleh urai setiap benda yang kita baca kan, tanpa buka kitab, tanpa bertanya pada guru? Tak mungkin kan. Dia perlukan masa, perlukan guru dan perlukan membaca sebagainya. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kenapa Al-Imam buat kelas mengaji? Kenapa Al-Imam buat kelas mengaji? Bukan sekadar tajwid, ada pula cara jadi imam sembahyang fardu, sembahyang musafir, sembahyang jenazah sebagai imam. Dan pula kita ajar cara dia mengetuai bacaan tahlil, yasin, talqin kan. Kemudiannya kita boleh takbir raya sebagainya. Kenapa? Sebab siapa yang pandai mengaji tak semestinya boleh jadi imam dengan baik. Siapa yang dah pandai mengaji tak semestinya dia boleh jadi imam dengan baik. Tak semestinya. Bukti? Baik. Berapa ramai yang menjadi imam, kita tengok dalam video sebagainya, kita sendiri kadang-kadang kita tersilap rakaat. Kadang-kadang kita confuse. Apa aku nak buat ni? Aku ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Aku nak buat apa sekarang ni, contoh. Ataupun kita jadi imam, itu orang tepuk kan. Orang tepuk bahu ke, ataupun orang tepuk tangan ke, maksudnya tepuk kat belakang kan. Kita dengar bunyi tepukan. Apa aku nak buat? Apa aku nak respon? Ataupun tiba-tiba ada orang kat sebelah kita, jadi makmum tiba-tiba di sebelah kita. Aku semayang dengan 4-5 orang dah, kenapa Muhammad ni ke sebelah aku, contoh kan. Yang kedua, tiba-tiba kita semayang dekat, kadang-kadang surau tu surau yang sempit, surau dekat Petronas, dekat R&R sempit. Kita semayang, makmum dekat belakang, tiba-tiba datang makmum yang lain duduk sebelah kita. Apa aku nak buat? Kalau makmum tiba-tiba duduk sebelah kita, dia sama ada dua. Sama ada dia datang lewat, benar dia tak ada tempat yang dia boleh duduk dekat belakang, dia pergi ke depan. Satu. Yang kedua, dia mungkin nak beritahu kita yang kita telah batal. Mungkin seluar kita koyak ke, ataupun kadang-kadang apa maaf, ya abang-abang kat luar sana yang semayang pakai seluar jin. Semayang pakai seluar jin tu, bila rukuk dia akan, ataupun sujud, dia akan nampak apa maaf kat belakang tu, nampak punggung dia. Kan? Dia nak beritahu dia, subhanallah, kita pun tak perasan apa benda kan. Begitu. Baik. Jadi ada juga kadang-kadang kita semayang tu menyebabkan terganggu dengan anak-anak kan. Dah lupa rakaat, dah lupa dah rukunya, dah lupa dah baca apa tadi kan. Ataupun kadang-kadang kita confuse bila kita terbatal masa rukuk kan. Kalau aku keluar sekarang, kejap lagi orang kat belakang dia menonong ke depan dalam keadaan rukuk tu kan. Kalau dalam sujud, apa aku nak buat kalau aku batal dalam keadaan sujud? Baik. Setengah orang dia rasa tak ada benda lah, biasalah kan, nanti ulang balik kan, semayang hari-hari. Baik, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita kahwin kan, kita nak pastikan kita pergi majlis paling sempurna, betul tak? Sebab kahwin sekali je kan, kedua kali, ketiga, keempat kan. Baik, jadinya kita nak paling sempurna, itu kita kahwin kan. Baik, tapi bila solat kita berdepan dengan Allah, kenapa yang tak nak buat paling sempurna kan? Kalau kita kahwin, kita nak buat yang paling sempurna, tapi bila solat, kenapa kita tak nak buat yang paling sempurna? Sebab kita yakin boleh hidup dan boleh solat lagi selepas tu. Itu persoalan dia kan. Baik, jadinya kalau kita kahwin, kita nak buat yang paling sempurna, tapi bila solat kita boleh buat main-main ataupun lebih kurang sahaja. Adakah sebab kita fikir aku boleh solat, aku boleh jamin hidup selepas ni? Itu persoalan. Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan, jadi imam sembahyang jemaah ni dia benda yang perlu zaman sekarang, terutama kita sini sembahyang dekat surau, dekat surau-surau di pejabat ataupun surau-surau di rumah kita kan. Kadang-kadang tempat tu imam tak ada kadang-kadang kan, ataupun dengan anak beranak kita. Kita nak pastikan generasi yang selepas kita, dia boleh belajar mengaji dan dia boleh jadi imam di depan. Kita nak pastikan anak kita boleh jadi imam sembahyang jenazah kalau kita meninggal, betul tak? Siapa sini yang tak nak anak dia jadi imam sembahyang jenazah dia? Kan? Semua orang nak. Kalau boleh dia meninggal, dia bercelik mata, contohlah kan. Maksudnya dia meninggal, dia terbaring tu, dia nampak anak dia berdiri di depan menjadi imam. Siapa tak bangga? Kan? Begitu hadapan seorang ayah, seorang ibu dan sebagainya. Sebab tu Al-Imam, walaupun kami mengajar juga mengaji
daripada tajwid daripada A sampai Z, kita juga ajar dia menjadi imam sebagai sembahyang fardu, sembahyang jenazah dan sembahyang musafir dan sebagainya. Kan, baik. Kita terus, kita punya kuliah tafsir kita ayat yang ke-45. Ayat yang ke-45 surah Baqarah. Ya, Asyaitanirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maka bertolonglah, bantulah, kan, ambil pertolonganlah daripada dengan pertolongan dengan sebab sabar dan solat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sembahyang itu amat berat kecuali pada orang yang khusyuk. Baik. Apa maksud sabar ni? Kan, sabar. Orang kata sabar bang, sabar. Kita tengah marah ni orang sabar, kan? Cuma kena saja sikit saya kongsi. Kalau kita nampak orang tu terlalu marah, kita nampak orang tu terlampau marah sampai dia lupa ingatan, sampai dia lupa anak bini, sampai dia lupa hukum hakam sebagainya, jangan kita kata, engkau ingat Allah, jangan. Nabi pesan, jangan suruh dia ingat Allah. Suruh tenang je. Kenapa tak boleh masa orang tengah marah, yang marah melampau lah, marah biasa-biasa tak apa je. Marah melampau maksudnya disampaikan dia mengaki mak ayah dia sendiri sampai dia hilang itu pertimbangan lah. Jangan dia suruh ingat Allah. Ustaz, patutnya kena suruh ingat Allah tak? Nabi pesan jangan suruh dia ingatkan Allah. Takut-takut waktu tu dia maki Allah tanpa dia sedar. Jangan. Jadi apa nak buat? Tenangkan dulu. Tenang bang, ingat anak bini. Kan? Tenang. Kan? Baik. Jadi kita normalkan dia ataupun kita bagi dia fikir dengan baik balik. Kan? Lepas tu barulah kita tenangkan dia dengan minta zikir sebagainya. Kan? Tapi kalau dia marah biasa-biasa tak apa je, kan? Cuma kalau marah melampau, kereta dia paling dia sayang tu orang buat, kan? Itu dia jangan kita minta dia ingatkan Allah, bagi dia tenang, dah tenang baru suruh ingatkan Allah. Kan? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa Allah kita minta tolong ataupun memohon bantuan daripada solat dan juga sabar. Apa maksud sabar kat sini? Sabar di sini adalah sabar daripada buat maksiat. Sabar daripada buat maksiat. Baik. Kenapa? Sebab maksiat ni tak semesti zina, tak semesti minum arak, tak semestinya pukul orang. Maksiat ni mengata orang pun ya. Kan, kita orang mengata kita daripada depan, benda paling mudah kita buat apa? Kita balas balik dengan mulut lah. Orang mengata kita kan, orang mengata anak kita, suami kita, isteri kita sebagainya, mak kita, ayah kita, orang mengata. Kan, benda paling mudah apa kita buat? Kita balas dengan mulut, betul tak? Kan, kau ni BODOH, bodoh kan, contohnya, ya. Kan, benda tu benda yang kotor, benda yang tak elok, nak sabar, senang ke? Susah, kan? Jadi kena sabar. Baik. Apa maksud sabar lagi? Kata Sayyidina Umar, sabar ni ada dua. Kata Sayyidina Umar, sabar ada dua. Yang pertama, sabar adalah sabar bila dia tipu musibah. Bagus. Yang kedua, sabar bila nak buat benda yang haram. Kan? Macam tadilah. Bila orang mengata, kita nak balas balik melebihi daripada apa yang dikata. Dia kata kita ni bodoh, contoh. Kita nak kata dia gila, mana boleh? Itu dah tak setaraf. Kan? Bodoh dibalas bodoh lah. Contohnya lah, kalau balik baik, sabar. Kan? Tapi setengah orang bila dia kata bodoh, dia akan balas melampau. Betul tak? Kan? Sebab tu Sayyidina Umar kata, sabar tu bermaksud sabar buat benda yang haram. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apa lagi sabar tu? Sabar tu maksudnya apa? Sabar tu adalah kita mengakui Allah punya ujian ke atas kita. Itu maksudnya sabar. Kita ditimpa ujian, kemudian kita mengakui Allah, ya Allah, memang ni ujian engkau untuk aku. Itu sabar. Kan? Baik. Kemudian apa lagi maksud sabar? Maksudnya, ya Allah, aku redha dengan engkau punya ujian dan aku mengharapkan engkau punya ganjaran. Kan? Kemudian mengharapkan syurga Allah. Itu maksud sabar. Kan? Redha dengan ujian Allah, mengharapkan ganjaran, kemudian mengakui itu memang Allah punya ujian untuk kita. Itu maksud sabar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa dengan solat? Sabar dengan solat. Sebab solat boleh menguatkan kita punya akidah, kita punya pendirian. Ya, solat. Baik. Dan kenapa lagi solat disebut dalam ayat ni? Sebab semua orang tahu solat ni dia mengumpul hampir semua ibadah malaikat. Dalam solat dia mengumpul hampir semua ibadah malaikat. Contoh, apa ibadah malaikat? Rukuk. Ada malaikat dia perintahkan rukuk saja. Dia semenjak dia dicipta sampailah dia dimatikan, dia rukuk pada Allah. Dia tak buat benda lain. Ada ibadah malaikat yang sujud saja. Sepanjang dia hidup dia hanya sujud. Kita tak mampulah. Kan, sujud 5 minit biru muka, kan? Ada ibadah malaikat yang tasbih saja, takbir saja, tahmid saja.
Kan? Tawaf sahaja. Tapi kita dalam solat, kita semuanya ada. Ya, kita ada semayang dalam solat, benar kita zakat maksudnya bersihkan hati, kita menghadap ke kiblat macam solat buat haji ataupun umrah. Kan, kita ada zikir, kita ada takbir, kita ada doa, kita ada istighfar dalam solat, ada selawat dalam solat. Nampak? Kan? Sebab tu apa, solat ni ibadah yang besar. Pokok ibadah yang paling pokok. Baik. Seterusnya, kata Nabi, kata Sayyidina Huzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bila ada masalah dia akan solat. Rasulullah SAW, Nabi ni yang akidah dia paling kuat, doa dapat pasti. Tapi bila ada masalah dia solat. Kita ada masalah buat apa? Kan? Takkanlah Ustaz janganlah agak-agak lah kereta rosak tepi jalan takkan solat pula. Itu idah lah, maksudnya solat yang tempat yang mudah untuk kita solat. Jangan pula tengah-tengah aksiden kita mungkin solat. Janganlah begitu. Kan? Kena faham fiqah juga, fiqah waqi', fiqah keadaan, fiqah realiti. Fiqah ni ada banyak. Fiqah ni ada banyak pecahan. Tapi yang paling famous fiqah munakahat lah, yang paling diminati oleh semua orang, ya tak? Tapi fiqah ni ada banyak pecahan. Antaranya fiqah waqi', fiqah keadaan yang sebenar, fiqah realiti. Waktu aksiden jangan solat pula. Maksudnya selesaikan dulu aksiden tu, ketepikan kereta orang yang mati, orang yang cedera sebagainya, lepas tu barulah nak solat lah, kan? Tapi Nabi bila ada masalah Nabi kan solat. Kan? Baik. Kemudian kata Sayyidina Ali, pada malam bulan paling mengambang, paling terang, manusia seramai tidur. Tapi aku tengok Rasulullah SAW, dia bangun dan dia solat sampai subuh dan berdoa. Kan? Baik. Ustaz, saya nak ikut Nabi dah Ustaz. Kan? Doa sampai pagi. Kena faham, itu Nabi. Yang kedua, Nabi pun tidur juga. Nabi bukan solat sepanjang malam. Cuma mungkin hari itu Nabi nampak, Nabi solat lama. Tapi Nabi dia memberi masa pada keluarga dia, pada dirinya dan pada Allah. Dia ada 3 keadaan. Maknanya kita pun kelayakan Nabi kena bagi pada 3. Waktu malam kita bagi pada 3. Pertama, kita bagi untuk diri kita, semayang dan sebagainya. Tidur, diri kita maknanya kita tidur lah. Kan? Mungkin makan malam sebagainya. Yang kedua, bagi masa untuk keluarga. Maknanya kita bersama dengan keluarga kita, dengan anak, mungkin homework dia, mungkin ada masalah dia, sedih kita. Kan? Yang ketiga, maksudnya kita dengan Allah. Baca Quran ke, zikir ke sebelum tidur tu. Kan? Semain tahajud ke, suka hatilah mana-mana pun. Janji buat. Ustaz tak boleh tahajud, Ustaz tak apa zikir. Tak boleh zikir Ustaz, baca Quran. Tak boleh istighfar. Kan, apa saja ataupun termenung ingat Allah pun boleh, janji ada ibadah malam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa lagi solat? Allah minta kita ni menggunakan solat dan sabar untuk kita tenangkan diri adalah Nabi SAW pernah nampak Sayyidina Abu Hurairah. Dia pegang perut, dia kata dia sakit. Nabi kata pergi semayang. Bukan Nabi suruh pergi jumpa doktor, tapi pergi semayang. Cuma kena faham, kan, itu Nabi dengan Sayyidina Abu Hurairah pergi semayang, lepas tu berubat lah. Sebab tu Nabi sebut tadawu, cari ubat. Mana faham hadis, kena faham semua. Jangan ambil satu hadis dan bantai semua, jangan. Kan? Ni kan kata pergi klinik, tutup klinik, semua orang semayang. Jangan begitu. Sebab Nabi pernah sebut tadawu, pergi berubat. Kan? Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Ma anzalallahu da'an, tidak Allah turunkan penyakit illa anzala ma'ahu dawa. Allah pasti turunkan ubat. Kan? Tadawu. Baik. Kemudian kata ini hadis riwayat ataupun cerita riwayat daripada Sayyidina Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia punya adiknya meninggal dan Sayyidina Abdullah bin Abbas terdengar berita itu waktu di dalam perjalanan. Dia tengah naik kenderaan, kuda saya tak pastilah. Dan bila dengar tu, dia pun berhenti, dia letakkan dia punya kuda ataupun tunggangan di tepi dan dia solat. Kan? Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Baik. Tuan-tuan dan puan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Apa maksud dia? Maksudnya semayang tu berat. Semayang tu berat kecuali pada orang, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kecuali pada orang al-musaddiqin bima anzalallah. Siapa yang betul-betul pasti yakin Allah turunkan sesemuanya. Maknanya solat tu berat kecuali pada orang yang, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, pada orang yang merasakan Allah turunkan semuanya. Dia yakin itu Allah punya ujian. Dia yakin itu Allah punya ketentuan. Kan? Siapa orang yang rasa ringan dengan solat, maksudnya dia rasa solatnya dia okey, tenang je. Dia pergi dengan tenang sebagainya. Kan? Maknanya dia ni memang betul-betul yakin dengan apa yang Allah turunkan. Baik. Kemudian Mujahid mengatakan, alim, orang yang alim mengatakan, Mujahid, al-mu'minina haqqan. Maknanya khashi'in, orang yang betul-betul beriman. Baik. Kemudian disebut dalam tafsir lagi, illa 'alal khashi'in, siapa yang Allah mudahkan. Ya, kalau kita semayang, senangnya semayang, bangun senang je contohnya.
Ya senang ya ngaji, senang sebagainya buat baik, maknanya dia ni orang yang Allah mudahkan, Allah sayang kat dia. Kan? Tapi kalau berat je, maknanya dia ada masalah dalam hati dia dengan Allah. Kan? Sebab tu kena banyak istighfar. Baik, dah 10 minit pula kita berhenti di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-46 insyaAllah. So sebelum penutup, kita baca ayat ni sama-sama. Kok kita meninggal malam ni, ayat ni lah yang terakhir yang kita baca, dan inilah kita punya manzilah ataupun kita punya ganjaran, kita punya darjat di mahsyar nanti. Al-Syaitanir-Rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salam wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Astagfirullahal azim. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Maaf atas salah silap. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.